اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 46. Surat 46 baris yang ke-8 daripada bawah. Baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberi ia Allah akan dikau daripadanya, daripada segala harta, supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Pekerjaan engkau yang berfaedah, yang bawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan bahawasanya, ni ataf pada kata bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur, dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur, dan bahawasanya dan mengetahui engkau akan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang ada di kita tu hakikinya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana letak kepada kita tu sebagai milik sementara, sebagai pemegang amanah gitu je. Tapi milik hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberi ia Allah akan dikau daripadanya, daripada segala harta, supaya engkau belanjakan, engkau gunakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah, yang bermanfaat, yang bawa kebajikan di dunia dan di akhirat. Ini sambungan pembicaraan berkaitan dengan obat. Macam manakah untuk menghilangkan sifat kikir, sifat kedekut daripada hati kita. Jadi obat untuk menghilangkan sifat kikir, sifat kedekut, dicampur pengetahuan dengan pekerjaan, campur ilmu dengan amal. Jadi sekarang ni nak bicara berkaitan dengan ilmu terlebih dahulu. Ini penghujung pembicaraan bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta, sifat kecelaan. Kikir satu sifat kecelaan, kasih akan harta satu sifat kecelaan yang lain. Tetapi kasih akan harta menjadi punca kepada kikir kedekut, maka kedua-dua ni, kikir dan kedekut, diletak pada satu bab. Jadi sekarang ni nak membicarakan kembali berkaitan dengan kikir. Kedekut yang dicela pada syarak adalah kedekut yang mana menegah daripada perkara yang diwajibkan pada syarak. Menegah daripada bayar zakat, menegah daripada nafkah wajib ke atas keluarga, menegah daripada kafarah ke fidyah ke, itu kikir kedekut yang dicela pada syarak.
Adapun kikir kedekut daripada perkara-perkara yang sunat, itu ada khilaf ulama lah. Tetapi kikir kedekut daripada perkara sunat merugikan akhirah kita. Walaupun tidak dicela pada syarak, pada pandangan muktamad, tetapi merugikan akhirah kitanya. Yang mana hak kewajipan tu tetap dah. Ini biasa dah saya sebutnya berkaitan dengan kata Imam Ghazali rahimahullah. Perintah agama ni ada dua. Satunya perintah wajib, satunya perintah sunat. Dalam perintah agama ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib ni kata Imam Ghazali rahimahullah untuk selamat dan ada modal kita di hari akhirah. Sempurna segala yang wajib, selamatlah kita di hari akhir daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah modal kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal sunat ni pula, apa hikmahnya disyariatkan amal sunat ni? Untuk dapat ketinggian di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat keuntungan yang besar di hari akhirah adalah datang daripada amal-amal ibadah yang sunat. Kemudian di antara laginya hikmah disyariatkan amal-amal yang sunat dalam kitab Fathul Mu'in kita tu, kalau kita baca lepas isyak tu, di antara hikmahnya adalah amal sunat tadi akan menempati, akan menampung kekurangan dalam amal fardu kita. Kita amal fardu saja contohnya, selamat di hari akhirah, cukup modal di hari akhirah, tapi amal ibadah kita hak fardu, hak wajib itu sempurna ke tak? Jadi amal sunat ya yang menampal, yang menampung kekurangan di dalam amal fardu kita, menampung kekurangan amal fardu kita. Tapi menampung ni di hari akhirah lah. Jadi amal sunat kata Imam Ghazali untuk ni dapat kedudukan yang tinggi di hari akhirah. Amal wajib untuk selamat. Kita pembicaraan sebelum nak dapat kedudukan yang tinggi di hari akhirah, selamat daripada neraka jahanam lah terlebih dahulu. Nak selamat dari neraka jahanam dengan amal-amal wajib. Jadi selamat dari neraka jahanam, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, nak dapatlah kedudukan yang tinggi. Kedudukan tinggi tu mari daripada amal-amal yang sunat. Baru dapat kedudukan yang tinggi di hari akhirah. Jadi maknanya daripada harta kita ni, zakat tak pernah cual, nafkah lengkap sempurna, hak kewajipan daripada harta kita beres belaka, selamatlah, tak masuk neraka jahanam dah lah. Tetapi dapat dak kedudukan yang tinggi dalam syurga Allah kalau kita kikir kedekut daripada amal-amal yang sunat. Jadi merugikan akhirah lah kalau kita kikir kedekut daripada perkara-perkara yang sunat. Jadi hak sunat ni lah yang akan dapat darjah yang tinggi di hari akhirah. Bukan hanya cukup modal dengan amal wajib, dapat pula keuntungan. Usi modal saja ni makan modal lama-lamanya. Hak wajib je. Hak wajib ni buat dengan sempurna ni zahir batin. Bukan buat dengan adah. Sempurna zahir dan batin ni. Hak diterima oleh Allah, hak sah serta diterima oleh Allah. Amal wajib mana Madzali kata selamat di hari akhirah, kemudian cukup modal di hari akhir, amal wajib yang sah serta diterima oleh Allah. Nak sah amal wajib, akidah kena comel. Nak sah amal wajib, kita buat amal tu dengan ilmu, ikut garis molek. Sah dah amal wajib, supaya diterima, buat dengan ikhlas, jangan buat kerana lain. Itu pergi pada syariat hatilah pulaknya.
Jadi maknanya amal wajib saja ni hak lengkap dengan ilmu zahir dan batin. Barulah amal wajib ni selamat di hari akhirah dan cukup modal. Tapi nak dapat kedudukan yang tinggi, nak dapat nak dapat keuntungan yang besar adalah amal-amal sunat. Jadi kalau kikir daripada perkara sunat, rugi akhirah kitanya. Kita bicara amal wajib nak selamat dari neraka jahanam. Kita nak bicara selamat dari neraka jahanam, maknanya kita ingat semua ni. Kita nak selamat dahulu daripada kekal neraka Allah 6 lapis. Kita maklum neraka ada 7 lapis. Yang mana lapis atas sekali neraka jahanam sahaja yang tidak kekal. 6 lapis bawah tu neraka jahanamnya kekal untuk orang-orang kafir. Jadi sebelum nak selamat dari neraka jahanam, nak selamat daripada kekal 6 lapis neraka tu, nak selamat dari kekal 6 lapis neraka tu, akidah kena molek. Kalau berpegang dengan akidah yang terpesong kok, kalau akidah tu kufur ijma' ulama kok, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum nak cerita selamat dari neraka jahanam, kena cerita dulu selamat daripada kekal neraka. Itu pembicaraan bab akidah, bab iman. Selamat dari kekal neraka Allah nak lapis, nak selamat daripada neraka jahanam, lagi kepada amal wajib zahir dan batin. Selamatlah daripada neraka jahanam. Boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk syurga saja, nak dapat kedudukan tinggi, pergi pada perbanyakkan amal-amal sunat. Ada kena gitu. Hak permulaan akidah tu sakira tu hak tak ada usuluddin. Hak tu kena kemah molek, kena tahqiq molek. Kena kemah molek, kena tahqiq molek. Saya ni bila dengar cerita-cerita bab akidah ni, walaupun orang lain sekalipun, ya, terkesan lah. Cerita bab akidah, bab perkara jahat, Allah. Ni orang lain ngajar ni, bukan saya. Tak boleh nak terima. Lepas tu segala perbuatan Allah pun tak boleh nak terima. Dia buat banding macam mana? Buat banding jam. Bila jam tu ada bateri dah, kita buh bateri dah di jam, kita perlu tak gerakkan jarum jam? Tak perlu dah, sebab kita berbateri dah. Kita berbateri dah kan. Kalau bateri kita tak bubuh, jam tu tak gerak lah. Kalau nak segerak juga, kita kena pulah lah. Pulah. Kan ada pulah tu kan. Jam-jam kalau bateri tak ada, kita pulah, gerak jarum dia. Tapi kalau kita buh bateri molek dah situ, perlu tak lagi kita pulah jarum jam? Tak perlu dah lah. Tapi kalau bateri tak ada, kita kena pulah lah. Kita pulah dulu biar masa tu betul. Kita pun bubuh bateri. Lepas tu lepas bateri, kita perlu tak lagi pulah? Tak perlu dah. Allah gitulah. Allah letak dah tenaga di kita kan. Allah letak dah ni kekuatan di kita kan. Tak payah Allah buat dah lah. Kita lah pula buat. Allah kata, tu akidah qadariyah kata khilaf kafir atau berdosa besar. Ni cerita ni duduk masjid lama-lama belaka dah ni. Kata lelah. Kalau bab akidah dah lah cerita perkara jahat, qada qadar tu bergelepar, tak nak terima dah. Tak terima dah. Perkara jahat qada qadar tak terima dah situnya. Jadi kalau tidak berpegang perkara jahat qada qadar, tak ada rukun iman lah. Tak ada rukun iman lah. Rukun iman tak lengkap. Kita nak puasa, puasa disuruh kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ni. Bulan Ramadan nanti ayat ni akan dibaca berulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan puasa atas siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman, orang yang lengkap keenam rukun iman. Rukun iman keenamnya apa? Sekalian perkara baik dan jahat qada qadar. Tiba-tiba tidak berpegang perkara jahat qada qadar, tak lengkap rukun iman. Berpegang perkara jahat bukan qada qadar, khilaf ulama, satu kata kafir, kekal neraka selama-lamanya.
Satu pandangan akidah dosa besar, akidah yang fasik, yang mubtadi', puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita buat puasa lah, kita nak adab bulan Ramadan, sembahyang memanglah tidak diterima. Haji memanglah tidak diterima. Dia kata nak macam mana ni ustaz yang mengajar ni? Cerita perkara jahat tak lepas. Cerita segala-gala perbuatan Allah. Allah tak payah buat dah. Allah letak dah tenaga di kita ni. Allah nak buat apa lagi? Tu keluar bandingan kata jarum jam tu kalau bateri tak ada, kita kena pulas jarum jam. Kalau bateri kita bubuh dah, jarum jam dia tak payah pulas dah, dia akan bergerak lah. Jadi sekarang ni Allah letak dah tenaga di kita, tak payah Allah gerak-geri kita dah. Hak kita dah. Tu dia panggil Mu'tazilah Qadariyah, yang khilaf ulama kafir atau berdosa besar. Tapi ini akidah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang dalam kitab kata akidah Qadariyah ni bertuah majusi lagi daripada Qadariyah. Bertuah majusi lagi. Sebab majusi ada dua Tuhan. Tuhan Nur buat perkara baik, Tuhan Zulmah buat perkara jahat. Qadariyah ni Tuhan belaka dah, dapat kita buat sendiri belaka dah. Tuhan letak tenaga di kita, kita buat sendiri belaka dah. Tuhan belaka lah kita ni. Kata dalam kitab. Mana majusi lebih bertuah daripada Qadariyah lagi, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kata gelak gambar gitu. Tu mula-mula sekali tu mati molek tu. Tu mati molek. Dah lepas tu tak ada lah. Ni kita bicara bab sifat hati ni. Bicara bab ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu yang kedua, ilmu fiqh kita ngaji. Hak ilmu pertama, ilmu akidah, tu tak ada, tu nombor satu tu. Tak ada, tu tak ada, fiqh pun tak ada, tasawuf pun tak ada. Kalau tak ada ilmu hak nombor satu tu. Ilmu hak usuluddin tak ada fiqh, tak ada tasawuf. Jadi kita bicara bab nak selamat dia kekal enam lapis neraka, akidah. Nak selamat daripada neraka jahanam. Hak Imam Ghazali kata perkara-perkara wajib. Nak dapat kedudukan tinggal syurga, perkara-perkara sunat. Kalau bakhil daripada perkara sunat, rugilah pada hari akhirah. Bakhil daripada wajib, zakat pun tak bayar, tu neraka jahanam lah tu. Sebab apa? Sebab bakhil yang dicela pada syarak, bakhil kedekut daripada perkara diwajibkan. Di sekarang ni obat untuk menghilangkan sifat kikir, sifat kedekut ni dia dua, ilmu dengan amal pekerjaan. Ilmunya apa? Terdahulunya bakhil ni akan diseksa pada hari akhirah dan dicela manusia di dalam dunia. Duanya di hari akhirah kena seksa, di dunia cela dia orang. Ada ni hak ni realiti lah. Hak ni hak akhirah akan datang. Bakhil daripada perkara wajib, diseksa hari akhir, perkara akan datang sekarang. Atas dunia orang bakhilnya macam mana, dicela manusia di dalam dunia. Tapi kita buang sifat bakhil, kita bersifat dengan sifat pemurah. Kita bukan nak pujian di atas dunia, bukan gitu tujuan kitanya. Cuma hak kitab ni kata dicela manusia dalam dunia ni, hak terdahulu kan sudah didatangkan hadis Nabi SAW. Orang yang bakhil ni Nabi kata ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Terdahulu orang bakhil ni jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, hampir dengan neraka. Betul lah, jauh daripada manusia. Bukan jauh saja, bahkan dicela pula oleh manusia, orang bakhil. Kemudian pula pengetahuan ilmu ni, kita tahu belaka ni, harta tiada bersama-sama dengan kau ke dalam kubur. Yang bersama di kau dalam kubur, segala amal engkau baik ataupun yang jahat. Mana baik seperti bersedekah, mana jahat seperti kikir, kedekut. Jadi mana harta tak boleh bawa ke dalam kubur. Orang tahu belaka ni.
Kan ada orang tak tahu. Orang tahu belaka. Harta tak akan bawa ke kubur. Bawa ke kuburnya amal kita baik ataupun amal jahat. Yang mengikuti mayat 3. Keluarga, harta dan amal. Kerana keluarga dan harta akan kembali. Wa yabqa wahidun amal. Kekal satu je amal yang kekal ketika kita berada di alam barzah. Harta sudah jadi milik orang, bukan milik kita lagi. Mati saja harta sudah menjadi milik orang. Bukan milik kita. Jadi milik kita hanya milik sementara. Dan bahawasanya ini ilmu pengetahuan lagi ni. Nak mengobati penyakit penyakit kikir kedekut ni. Bahawa segala harta itu milik bagi Allah. Ini milik hakiki lah ni. Jangan pula milik Allah kita pergi ambil lah. Hak ada tangan orang. Ni ada orang ilmu salah. Milik Allah pada hakikinya. Lepas tu kita pergi ambil lah. Bukan milik dia pun. Dia curi. Dah sungguh ni. Dia ambil harta orang. Sebab apa? Sebab bukan milik dia pun, milik Allah. Kalau dia ambil pula, orang pun pergi katok pula dia, ambil pula tangan dia. Apa ni? Milik bukan milik kamu, milik Allah. Ada? Wahara lah jawapan dia. Ni. Dan sekarang ni dia ambil harta orang sebab dia kata milik Allah, bukan milik orang tu. Duk tangan dia, orang ambil dengan dia pula. Sebab apa? Bukan milik kamu, milik Allah. Dah? Tak wahara. Bunuh membunuh jawapan dia. Ni. Milik Allah tu pada hakiki. Tapi Tuhan letak milik sementara kepada kita yang memang orang tak boleh nak kosek. Tapi hakikinya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Taala belaka. Ada di langit di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi ia akan dikau daripada harta yang segala harta tu, supaya engkau belanjakan pada pekerjaan yang berfaedah. Guna harta untuk pekerjaan yang berfaedah, yang bermanfaat dunia dan juga akhirah. Tuan kita ni untuk guna. Ni kita tak guna, akhirnya mati, bawa pun tidak. Atas dunia pun tak ambil manfaat. Lepas dia mati memang tak bawa. Sekarang lepas dia mati tak bawa. Sementara atas dunia kita tak guna untuk kebaikan. Tak guna untuk kebaikan. Hak berat laginya guna untuk kejahatan, maksiat. Itu berat ah. Ada. Dan bahawasanya engkau ketahui dengan yakin ni, bahawasanya menahan akan harta itu, menahan akan harta, sayang ke harta tu, menahan akan harta ni jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia, hendak bersenang-lenang dengan harta, pada keinginan, pada kesedapan nafsu di dunia, maka pahala akhirat lebih sedap daripada keinginan di dunia. Sebab apa jadi harta yang banyak-banyak ni? Sayang kita nak infak contohnya, kerana kita nak bersedap-sedap atas dunia. Pahala di akhirat hak lebih sedap lagi, bukan hak di dunia. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Menunaikan keinginan itu tabiat binatang, kelakuan binatang. Apa ni? Perangai binatang tak? Tabiat. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Siapa mereka yang berakal? Mereka yang berpandangan jauh. Orang yang berakal adalah orang yang mempersiapkan bekalan untuk selepas daripada mati. Itu orang yang berakal. Orang berakal ni orang yang buat bekalan untuk selepas daripada mati, hak selama-lamanya. Itu dia panggil orang yang berakal. Orang yang berakal, maknanya dia buat persiapan untuk selepas daripada mati. Ni hak dalam kitab Penau Bagi Hati di muka surat 98, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu dalam kitab kita ni di pembicaraan sifat kepujian yang ke-10, ingat akan mati, zikrul maut, sifat kepujian ke-10, surat 98.
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya bermula mereka yang berakal. Bermula mereka yang berakal ni orang cerdik lah. Siapa yang berakal ni? Yang menghisai akan dirinya. Tu berakal orang cerdik, hisap diri. Ni duk teropong orang tu, duk teropong orang ni, diri tak kira. Hisap diri sendiri. Ada ni. Ini orang yang berakal. Orang yang berakal. Orang yang Tuhan kehendak kebaikan. Orang yang dapat ilmu bermanfaat adalah mereka yang menghisapkan diri sendiri. Ini orang yang Tuhan kehendak kebaikan. Dan orang yang dapat ilmu yang bermanfaat, dia akan menghisap dirinya sendiri. Bukan nak teropong orang. Orang buat salah berlaku depan mata kita, tanggungjawab kita lah beri peringatan. Tanggungjawab kita lah beri peringatan. Sebab apa? Sebab ad-dinun nasihah. Agama ni kena nasihat. Perkara yang makruh kita suruh, perkara yang mungkar kita larang. Tapi kita belajar ni untuk hisap diri kita, untuk kira diri kita. Ni Nabi kata ni, orang yang berakal, orang pintar, orang cerdik, orang yang menghisap akan dirinya dan beramal ia kerana barang yang kemudian daripada mati. Sekarang ni hak nafsu ni atas dunia. Adapun kalau kata sedekah, infak apa semua, itu untuk akhirah lepas dia mati. Apa tu sini dia kata, dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Sebab apa? Sebab dia membelanjakan harta pada taat ni adalah sebagai bekalan persiapan untuk selepas dia mati. Ni orang cerdik. Mana? Ni cerdik bukan cerdik IQ tinggi, orang belajar lulusan tinggi, bukan ni. Berakal cerdik apa ni? Berakal, kalau tak berakal gila, tak panggil, tak ada hukum pula. Berakal ni makna orang akal yang sejahtera lah, akal yang sebenar. Orang yang berakal yang sebenar, orang hak cerdik sungguh, dia bukan kira depan mata, dia berpandangan jauh. Cuba kita buat bandingan budak-budak dengan orang tua. Budak-budak dia tak ada pandangan jauh. Dia pandangan hak depan mata. Setakat nak seronok depan mata je. Akan datang dia tak ada mikir. Di situ atas dunia, ni atas dunia. Orang tua apa-apa hal pun dia mikir macam mana ni akan datang belanja cukup tak tu. Nak akal orang tua, akal budak-budak. Dan dia kata nak, dia nak. Duit ada tak ada, dia tak fikir tu. Dia fikir sekarang dia nak. Mahal tu habis duit. Dia tak fikir habis duit. Akan datang nak beli pula, duit ambil mana? Dia tak fikir tu. Sebab apa? Budak-budak ni dia fikir hak nafsu dia sekarang. Orang tua dia mikir tak boleh gitu. Dia tak ada sampai akhir bulan ni, kering kalau main kering ni. Tu orang tua. Tapi waktu masih lagi dia panggil hak singkat atas dunia. Beza dah antara budak-budak dengan orang tua. Ini sama lah juga. Beza di antara orang yang buat amal apa ada di dia tu untuk lepas dia mati. Tu orang cerdik sungguh. Wawasan akhirah, bukan wawasan 20-20. Tak ada dah wawasan 20-20 dah, lepas dah. Lain ni ada wawasan apa pula? 20-30 ke 20-50? Kita ada wawasan dah. Tak ada wawasan dah. Orang berakal sungguh wawasan akhirah atau berakal. Apa kerja atas dunia ni, dia atur kerjaan dunia, wawasan dia akhirah. Diberi tugas amanah untuk tadbir negeri dan negara, fikirnya akhirah, bukan fikir atas dunia. Itu orang cerdik. Jadi orang berakal ni orang yang mana dia belanja harta pada taat. Sebab apa? Sebab amalan beramal untuk kerana barang yang kemudian daripada mati. Itu orang yang berakal, orang yang cerdik. Dan jika tadi itu pula menahan harta, sayang ke harta kerana nak bersedak-sedak. Dan jika ni atau pada kata jika kerana hendak bersedak-sedak. Dan bahawasanya engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu jika adalah ia menegak harta dan menahan harta itu kerana dicadang untuk anak. Cadang untuk anak.
Cadang untuk anak. Mana pula kalau kira gini. Hak tadi dia kira untuk guna bersedak-sedak atas dunia. Bermewah-mewah atas dunia. Dak ni. Dia tak fikir diri dia. Dia fikir untuk anak. Dia fikir untuk anak bukan fikir untuk diri dah. Ni. Hak tadi fikir untuk diri tu. Nafsu dengan. Kerana bersedak-sedak pada keinginan. Ni nak joli sendiri ni. Nak bermewah-mewah sendiri. Ni tak. Ni dicadangkan untuk anak. Maka seolah-olah ia seseorang meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Kebaikan lah. Dah. Harta banyak. Senang lenang anak. Sebab apa? Sebab harta yang tinggalkan oleh mak ayah. Jadi seolah-olahnya dia meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Senang lenang anak. Dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan. Bahagian dia ini siapa hak kewajipan pun untuk ditunaikan. Kenapa sayang harta? Sebab apa nak tinggalkan anak? Jadi seolah-olahnya ditinggal anak dia dengan kebaikan. Lepas tu dia dengan kejahatan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sehabis-habis bodoh. Kitab pun ada juga bodoh. Ke kitab kasar. Allah kitab penuh hati. Bodoh benar. Bodoh lah. Bodoh. Bodoh lah ni. Ingat ke kitab tak kata bodoh berapa kali. Ini bodoh lah ni. Maka ini sehabis-habis bodoh kerana menyenangkan ia akan orang lain anak. Dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Beri mudarat akan diri sendiri. Tak senang anak siapa ke kerja buat amal sendiri pun tak cara dah. Sebab apa? Nak senang anak. Jadi seolah-olahnya nak jadi anak dia tu senang, kemudian kita sendiri menghadap Allah dalam keadaan kejahatan. Mana? Ni sampai peringkat kejahatan ni sampai kewajipan tidak disempurnakan. Tetapi kalaulah dia tidak bakhil daripada kewajipan, dia nak tinggalkan anak, cadangkan anak. Jadi seolah-olahnya dia nak anak dia senang. Lepas tu menghadap Allah Ta'ala cukup-cukup je hak bekal wajib. Cukup tu je. Cukup-cukup bekal wajib. Lepas tu sedekah jariah mana? Mudah-mudahan anak tu anak soleh. Dia gini. Dia anak soleh ni kira atas orang. Atas anak. Adapun sedekah jariah, kira di kita sendiri dah, kita sedekah, kita akan dapat pahala berpanjangan. Kalau kita nak harap pada anak soleh, atas anak kalau dia soleh, alhamdulillah. Kalau sebaliknya kosonglah kita. Tapi kalau kita infak sedekah jariah, memang hak tu kita dapat pahala dah. Gitu je lah. Jadi kalau kata hak wajib kita tak kikirlah, tak kedeku. Cuma harta-harta hak banyak kita tu, kita nak tinggalkan anak-anak kita. Lepas tu macam mana kita lepas dia mati? Kewajipan kita okey. Kewajipan saja. Lepas tu hak amal-amal sunat macam mana? Hak pahala-pahala berpanjangan macam mana? Kita kena ingat kita ni betul lah terkadang hak kewajipan tu cukuplah kita kata. Semayang cukup, puasa cukup, zakat beres. Ni hak bab zakat ni beres. Tidak kikir daripada zakat. Tapi kita jangan lupa, kita ni banyak dosa dengan anak Adam, akan kita bayar dengan pahala di hari akhirat. Amal wajib kita nak selamat diri kita. Amal wajib kita cukup modal di hari akhirat. Tapi kalau amal wajib kita hak cukup modal, hak selamat cukup modal tu, kalau tak ambil dia orang. Kalau tak ambil dia orang. Kalau kita banyak dosa dengan orang, dalam bab harta ke, dalam bab maruah kita mengumpat ke, hak tu kena bayar pula dengan pahala. Jadi pahala kita ni qada selamat je. Pahala kita ni cukup modal dengan amal wajib. Tapi kalaulah bayar pahala kepada orang lain pula, habislah. Tak selamatlah kitanya. Modal kita habislah pahala kita. Jadi kita nak pahala yang berpanjangan. Pahala yang berpanjangan. Mana di antaranya? Sedekah jariah. Itu di antaranya. Ada ni. Tapi kita ni hak bak anak, boleh tak kita nak cadangkan anak? Cadangkan anak, cadanglah. Tapi
Kita didik anak kita menjadi waladun solihun. Jadi anak kita anak yang soleh, anak yang beriman, anak yang ada akidah. Bukan berakidah dengan akidah cerita tadi tu. Cerita perkara jahat, qada Allah, bergelepar tak lepas. Cerita segala-gala perbuatan Allah, pening tak ada nak terima. Tu tak ada lah tu. Nak waladun solih, anak yang beriman, yang berakidah. Jadi harta yang kita tinggal ke dia, dia guna untuk taat. Kita boleh pahala berpanjangan. Boleh pahala berpanjangan dari sudut mana tu? Dari sudut harta yang dia tinggal. Pahala berpanjangan dari sudut mana? Dari sudut anak tu sendiri. Kita tinggal harta kepada anak kita. Anak kita soleh. Kita boleh pahala daripada dua tu. Apa? Dua sumber panggil. Dua sumber. Dua sumber panggil tak? Sumber yang pertama daripada anak yang soleh. Sumber yang kedua daripada harta yang kita tinggal yang digunakan oleh anak yang soleh. Tak saja tu. Bukan kata tinggal cadangkan anak tu jadi rugi, bukan. Ni cadangkan anak, kewajipan segi pun tak lepas, anak pula jauh daripada agama, anak jadi senang. Kita macam mana menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang nak cadangkan anak tu, nak cadangkan anak, tak cadang-cadang dah anak tu senang lenang dah. Anak senang lenang dah. Tiap-tiap bulan anak we ke dia pula dah. Lepas tu sipang juga. Cadang untuk anak, cadang untuk anak pun anak senang lenang dah. Anak tiap bulan we ke dia dah. Nak cadang untuk siapa lu kira? Kalau kira untuk bersedak-sedak sendiri, tua dah, tak lagi mana dah. Cadang untuk anak, cadang pun untuk anak we kita tiap bulan dah. Anak senang lenang dah, ada pendapatan sendiri dah. Lagi kat mana pula tu? Dulu masa duduk pondok, dia orang berpencing. Tiap-tiap bulan dia ambil duit semua, dia hanya pegang dia untuk pakai sebulan. Hal lain dia infak. Sebab apa? Sebab pencing dia tiap-tiap bulan. Ke ada pencing ni ada expired kau? Expired apa? Ada tarikh mati kau? Pencing ni cukup 10 tahun je ada. Pencing. Mati tu lelaki, bini boleh sambung pula pencing tau. Kan gitu? Dah. Siapa ke mati pencing? Dia boleh duit pencing, dia ambil semua, dia pegang untuk pakai sebulan. Lepas tu lain dia infak. Dia bagi kepada pondok. Anak dia wang semua tiap bulan. Anak dia kerja sedap-sedap Anak dia sedap-sedap. Anak dia pula tiap bulan tak ada, dia infak belaka. Yang anak ni pula bila tahu ayah dia infak, dia lebih banyak lagi daripada skala. Dia skala we ayah ni, ayah ada pendapatan dah, cuma beri atas nama beri je dah. Ayah ada pecing duit apa lagi. Tapi anak dia berilah ke ayah. Bila dia beri ke ayah guna untuk infak. Lagi banyak anak dia beri ke dia. Ada ni. Lagi banyak. Sebab apa? Ayah dia infak. Ayah dia infak. Jadi maknanya bagian dia beri ke ayah tu macam sedekah dah lah. Sebab ayah dia sedekah. Jadi selama kini anak beri ke ayah tu atas nama anak lah. Anak walaupun ayah tu senang dah, ada duit pecing pun semua, tak perlu dah duitnya, anak dia beri. Kena-kena ayahnya sedekah habis, lagilah anak dia beri lebih. Bukan kata kita beri nak pakai, nak sedekah jadi dia beri dah. Hak tak pakai tu anak tak beri. Beri sipang, beri sipang. Tak pakai pun. So beri dia beri dia tak pakai. Takutnya sipang tak pakai tu anak tak beri takutnya. Dah hidup sipang. Akhirnya anak minta semula. Anak minta pula. Dah sayang. Jadi nak cadang-cadang apa? Untuk yang pertamanya, jika kerana hendak bersedak-sedak, kita orang tua dah. Kita orang tua dah. Tak, kita tak ada dah mikir hak kita. Kita nak supaya cadang untuk anak. Anak besar belaka, anak selesai belaka dah. Kan kita. Kita ni
Kira molek lah hak ni. Tapi jadi kita orang berakal ni. Biar jadi cadang kita ni untuk lepas dia mati. Pahala yang berpanjangan. Nanti pula masuk bulan Ramadan. Tetapi Terengganu kita ni memanglah di antara masyarakat yang agak pemurah. Boleh kata gitulah. Boleh kata laju sikit. Bab infak-infak ni laju. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab orang yang infak ni, dia tak akan rasa kurang. Dia akan rasa cukup je. Kalau kita sayang barulah kurang, tak kurang pun rasa tak cukup. Tapi kalau kita infak, tak akan rasa kurang. Sebab apa? Bekal kita. Sebab apa? Dunia sementara, akhirah balasan baiknya kekal selama-lamanya. Itu ilmu. Habis sikit lagi ni. Biar habis tajuk lah. Sebab kita mengerupang puasa dah. Dan ada pun pekerjaan, maka memberati engkau akan diri engkau. Hati sayang pun, yelah, walaupun bukan kena Allah pun, memberati akan diri engkau. Dan menggagahi engkau akan diri engkau. Atas memberi dan atas murah atas boroh tu lah. Biar jadi kita ni boroh. Kita mana apa? Memberati, memaksa dan menggagahi akan diri kita tu. Biarlah mula-mula bukan kerana Allah pun. Dah tak? Pak keluar. Ni apa kerjaan? Dan sentiasa membuat engkau akan dimakan itu. Mana sentiasa memberi, sentiasa murah, boroh kitanya. Hingga jadilah murah itu adah bagi engkau. Jadi macam sok jadi macam apa? Adah dah. Jadi sebati dah kitanya. Dan bahawa menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah, dan dengan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Maknanya tipu, orang panggil tipu. Bukan tipu nak apa? Kita gaya diri kita, gaya pujuk. Sebab apa nak jadi pemurah ni? Kenapa? Dapat nama baik, dapat balasan di dunia dan di akhirat. Ni capu dah ni. Capu, biar capu tak capu pun biarlah. Untuk dapat dunia, untuk dapat akhirat. Capu pun dah apa? Tak mula-mula ni. Capu dah apa? Paksa diri. Mana kalau kita pemurah, akan dapat nama baik. Dengan jika engkau pemurah dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat, maka kemudian daripada sudah beradah engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu daya dengan diangsur-angsur sedikit demi sedikit. Kecek. Mula-mulanya sebab apa sayang ni? Kalau awak keluar banyak-banyak dapat nama baik tu. Apa? Kecek okey dah. Kecek diri sendiri. Biarlah. Pak mula-mula tu tak ikhlas pun, tak apa. Biar jadi kita ni tak sayang. Kemudian secara berangsur-angsur buanglah kerana nak dapat nama baik apa semua tu. Tapi kau ke mana pun nak usahakan juga. Biarlah kita ni jadi dah. Jadi biasa sama-sama mudah-mudah je buat keluar duit. Orang jadi adah ni pelik. Mudah-mudah je. Jadi macam laju je dia. Apa-apa dia. Macam tengok macam tak mikir je dia ni. Pakai beri je. Tak mikir dah sebab apa? Jadi dah dah. Jadi pesen dah. Jadi budaya dia dah. Tapi nak boleh kejadi adah ni, tu kena mula-mula kena memberatilah, memaksa, kena menggagahi akan diri kita sendiri. Untuk akhirnya hilanglah sifat sayang, sifat kikir, sifat kedekut. Biarlah mula-mulanya untuk dapat nama baik sekalipun. Kemudian berangsur-angsur hilangkanlah. Kerana nak dapat nama baik semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan harta. Wallahu a'lam. Tadi wallahu a'lam dah tu kitab. Waktu wallahu a'lam kitab tu. Ni wallahu a'lam kita pula. Bab yang tadi kan, atas tu wallahu a'lam tu kitab, kena bacalah kitab tu. Bab yang kelima pada menyatakan kasih akan kemegahan, barulah wallahu a'lam. Jadi kita ni kira-kira kena di stesen besar dah sikit ni. Stesen besar maknanya
InsyaAllah lepas daripada puasa raya tu, mana kita sambung kitab mudahlah. Nah ni. Sebab kita duduk di stesen hok besar bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Sifat kecelaan yang ke-6 daripada 10 sifat kecelaan dalam kitab Penawar bagi hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah